Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan dan kelapangan masa untuk hadir dalam majlis ilmu, di antara majlis yang terbaik untuk kita persembahkan amalan kita di depan Allah. Dan kita mengharap dengan adanya majlis yang begini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kekuatan beramal dengan ilmu tersebut, dan memberikan ganjaran yang besar yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kamu dah tak dengar bunyi amin dah ya. Baik. Kita masih lagi dalam bab tawakal dan yakin, yang mana kita telah membahaskan ataupun mengambil hadis-hadis yang Allah dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan untuk kita beramal dan menjadikan diri kita orang yang betul-betul mengikut ittiba'ur rasul, mana yang mampu kita lakukan. Jadi di dalam bab ini, bab yang seterusnya, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8 dalam bab ini, an Abi Bakrin As-Siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'bi ibn Sa'di ibn ibn Nath, apa panjang, ibn Taimi ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum, qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahaduhum nazara tahta qadamayhi la absarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bi ithnin Allahu thalithuhuma. Okay. Dari Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya ialah Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ab ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Dia dan ayahnya dan ibunya adalah termasuk golongan para sahabat. Okey, ni kita melihat bagaimana hadis yang diceritakan ini melalui nasab seorang lelaki bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kerana apa? Orang-orang di zaman dahulu mereka menjaga nasab mereka. Ya, oleh kerana tu, kalau kita hafal 3 orang je, kita, bapa kita, tok kita, nenek kita pun dah terlupa nama dia. Ya. Kalau lagi tinggi kita hafal, menunjukkan kita ambil berat keturunan kita. Ya, orang kata, orang Perak kata bersorih. Ya, dia bersorih tu, dia tengok salsilah dia, bagaimana kedudukannya. Jadi sebenarnya salsilah itu amat penting dalam siri kita mencari mengeratkan ukhuwah, silaturahim, dan juga mendapat pahala-pahala yang berkaitan dengan silaturahim itu. Tapi sayang, ramai yang kita tinggalkan. Ya, ramai kita tinggal tentang perkara tersebut, dan akhirnya kita tak kenal saudara mara kita. Bila datang waktu raya pun saudara mara sibuk ngadak TV, ngadak handphone kan. Habis kita datanglah, alhamdulillah nasib baik ada kuih bangkit cheese ni. Jadi hilanglah kan. Jadi bila kita melihat dalam bab itu, ya, diberikan nama keturunan di sini, inilah keturunan yang dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mak dan bapa dia adalah sahabiyah, sahabat dan sahabiyah yang masuk Islam. Dan kita menyaksikan juga di mana dia adalah keturunan Al-Quraisy At-Taimi yang ataupun At-Tamimi, yang dikatakan dia keturunan Bani Tamim. Ini keturunan Bani Tamim. Okey.
Okey. Jadi bila kita melihat kedudukan keturunannya, dia adalah Quraisy, dan keluarga dia boleh kata semua sahabat. Yang mana kita tengok anak dia, isteri dia, ya, anak perempuan dia, ya, Asma, Aisyah, Abdul Rahman, anak lelaki. Jadi semuanya menunjukkan kehebatan dalam keluarga Abu Bakar ini. Kemudian dia menceritakan, tatkala kami berada di Gua Thur, saya melihat kaki-kaki kaum musyrikin berada tepat di atas kepala kami. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, bagaimana sangkaanmu terhadap dua orang, sementara Allah adalah yang ketiga bagi mereka berdua. Okey, subhanallah, satu benda yang besar, benda yang agung dalam bab ini diceritakan. Jadi dalam hadis ini muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, maksud dia siapa dia? Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini sebagai dalil atas kesempurnaan tawakal Nabi kepada Allah, bahawa beliau bersandar dan menyerahkan segala urusan padanya. Ini juga sebagai dalil bahawa kisah rumah labah-labah tidak benar. Demikian juga dengan tumbuhnya pohon dan sangkar burung merpati, itu semuanya tidak benar. Kerana yang menghalangi kaum musyrikin dari melihat Nabi dan Abu Bakar bukan berkaitan dengan panca indera, tetapi bersifat maknawi, dan itulah sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey. Dalam bab ini yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam dari bumi Madinah, Mekah ke bumi Madinah. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dalam siri hijrah, dia tidak akan membuat sesuka hati dia. Rasulullah bila nak melakukan perbuatan, dia hanya menunggu akan keputusan wahyu daripada Allah. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan sahabat dulu berhijrah, dan kita tahu hijrah ada dua. Pertama, hijrah ke Habsyah, dan satu lagi hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah merupakan hijrah yang paling besar, dan hijrah yang Rasulullah tetapkan bahawa tidak ada hijrah selepas Fathu, lepas pembukaan Mekah. Kerana hijrah ke Madinah, hijrah yang membawa kepada pembunuhan, membawa kepada rampasan harta, membawa kepada berbagai-bagai. Dan kita menyaksikan dalam peristiwa Ummu Salamah, apabila Abu Salamah dan Ummu Salamah nak berhijrah dengan anaknya yang bernama Salamah. Salamah tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Sini perempuan. Okey, tak apalah, itu tak menjadi masalah. Bila Abu Salamah nak berhijrah dengan Ummu Salamah serta anaknya, kenapa orang lain nak sibuk-sibuk? Tetapi kita kena faham bahawa penghijrahan itu bukan membawa harta, tetapi membawa agama. Bila membawa agama, kita kena faham agama adalah satu benda yang sensitif. Agama adalah satu punca yang mana orang tak boleh terima. Kerana kalau dia bangun agama ni bersifat, subhanallah, global, dan bersifat kuat, bersifat dahsyat. Itu pasal bila agama Islam ni, kalau Islam ni betul cara bawa, dia bersifat kalau tekan, dia macam spring, dia tolak balik. Kalau yang lain tekan, terus tenggelam. Jadi kuih, bukan kuih bangkit, kuih tidur. Yang ditekan, kuih dipenyek-penyek, jadi macam nasi impit tu. Tetapi Islam, bila ditekan, dia akan naik, tetapi dengan syarat Islam yang betul. Jadi begitulah, bila Abu Salamah keluar, Ummu Salamah keluar nak menyelamatkan agama. Ibu-ibu kita ni datang ke sini tak ada halangan. Kok suami marah tu lain ceritalah, ataupun kok ada orang jealous ke, ya, itu pun tengok suami marah pasal apa. Pasal tak buat sambal belacan ke, sebelum tinggal ke, nasi lemak tak sediakan ke. Tetapi para sahabat nak keluar ni, nak bawa agama, apa salahnya? Suami isteri Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya. Orang lain jangan sibuk lah. Kalau kita buat apa sibuk-sibuk jaga pikiran orang? Tak, kerana ini berkaitan dengan agama. Bayangkan, ditahan tengah jalan. Lalu bila tahan tengah jalan, berlaku pertengkaran. Kenapa? Kabilah Bani Salamah, kabilah
bapa dia lain dengan kabilah emak dia. Yakni suami isteri ni Ummu Salamah dengan Abu Salamah, dua kabilah yang berbeza tetapi dikahwinkan. Maksudnya okey, jadi pasangan dan dua kabilah bersatu. Tetapi bila waktu penghijrahan ini kabilah Ummu Salamah datang, lalu mengatakan, kenapa kamu nak bawa Ummu Salamah? Dia marah kepada Abu Salamah. Isteri aku bawa. Tak boleh, tak bagi, kerana masalah agama. Tak boleh keluar daripada sini. Jadi berlaku pertengkaran. Akhirnya Abu Salamah pun terpaksa, kerana hijrah aku terpaksa tinggalkan. Maka terpaksa tinggalkan Ummu Salamah. Bayangkan, nak pergi sama-sama tiba-tiba kena tinggal. Sedih tak? Ibu-ibu sebagai seorang isteri tahulah kan. Abang nak pergi Amsterdam, kita pun nak ikut. Tiba-tiba tiket tak lepas. Sedih, abang pergi seorang. Kan? Jadi nak menceritakan, bila berpisah begitu, sedihlah. Abu Salamah sedih, Ummu Salamah sedih. Yang Salamah ni tak tahu apa, dia sedih menangis je. Tu je. Ya, nak susu. Kemudian bila sampai tahap yang begitu, datang kabilah Abu Salamah pula datang. Dan dikatakan anak ni, Salamah ni adalah kebanyakan milik lelaki. Maka kami nak anak ni. Sudah. Berebut dua kabilah ni, yang mana nakkan anak yang bernama Salamah ni. Sedangkan anak Ummu Salamah, Abu Salamah, biarkanlah. Tak kabilah. Tetapi kita kena menyaksikan kabilah-kabilah zaman dahulu, ya, macam dikatakan di Yaman masih lagi hidup sifat kabilah tu, yang mana kalau seorang tu, misalnya seorang wanita tu menjadi janda, mereka akan ambil caring daripada dahsyat. Kalau wanita ataupun kabilah tu, laki perempuan dia menghadapi masalah, mereka akan bantu dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya terpelihara. Jadi begitu kedudukannya. Jadi bila Ummu Salamah ni, anak dia menjadi rebutan. Kabilah Abu Salamah dengan Ummu Salamah, yang dikatakan mereka tarik baby tu. Tarik pun. Dikatakan terseliuh tangan kawan tu. Dan akhirnya kabilah Abu Salamah bawa balik. Habis Ummu Salamah, seorang isteri, kehilangan suami dan kehilangan anak. Mana tahan, ya, seorang ibu dengan anak, ya. Bawalah apa cerita pun, ibu dengan anak lain. Tiap-tiap pagi Ummu Salamah akan datang ke tempat situ menangis. Menangiskan apa? Ingat anak dia, ingat suami dia. Tempat perpisahan tu. Tiap-tiap pagi. Yang dikatakan hampir 6 bulan begitu. Tiap-tiap hari pergi, tiap-tiap hari pergi. Ya, subhanallah. Sampai datang seorang kafir Quraisy musyrikin yang berakai sikit. Dia kata, "Oi, kau orang tak boleh fikir ke? Tak kesian ke seorang wanita yang kau pisahkan dengan suami, lepas tu pisahkan dengan anak? Baik kau orang lepaskan, biarkanlah dia pergi." Dan disebabkan kalimah itulah mereka bagi balik dan lepas dia berhijrah. Ummu Salamah. Ya, kisah penghijrahan yang begitu dahsyat. Ya, penghijrahan yang begitu dahsyat. Dan kita menyaksikan di antara sahabat Nabi, misalan Suhaib Ar-Rumi, meninggalkan harta dia. Dia seorang peniaga di Rom, dia datang meniaga di Mekah sampai jadi kaya. Lepas tu dia nak berhijrah. Bila nak berhijrah, harta tu macam mana? Disimpankan dekat tepi tiang, di salah satu tiang rumah dia. Kafir Quraisy tahan. Kerana apa? Kamu tak boleh hijrah disebabkan apa? Kamu mendapat keuntungan kekayaan dari kami orang musyrikin. Tu dia. Habis kamu nak apa? Jangan kamu halang aku. Kerana Suhaib dia pandai memanah. Aku akan ambil panah, aku bunuh seorang-seorang. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh kami. Kami nak tunjukkan kami di mana harta kamu simpan. Tu je. Ya, lalu dikatakan, kalau itu kamu nak dan kamu lepaskan aku, maka aku benarkan. Aku bagi tahu. Okey, mereka kata kami nak itu saja. Lepas tu kamu pergilah. Lalu diceritakan di sini. Lalu mereka cari jumpa. Okey, lepas. Bila mereka melepas tu, ayat Quran turun memuji Suhaib bahawa perniagaan dia dengan Allah telah berjaya, mengorbankan harta demi dakwah, demi hijrah. Okey. Kemudian kita menyaksikan banyak sahabat-sahabat yang berhijrah secara menyorok. Anak Rasulullah sendiri kena tendang sampai berdarah. Dan kita menyaksikan begitu susah untuk berhijrah. Ya, kita senang datang ke sini, alhamdulillah, tak ada masalah, ya.
Alhamdulillah. Jadi kita lihat pengorbanan para sahabat dalam bab beragama dengan kita sekarang memang tak ada apa masalah. Siap dengan aircon pula, kipas lagi ya. Siap dengan kuih bangkit lagi pun ya. Lagi siapa tak rasa boleh ambil kat dalam. Baik. Jadi begitu sekali ya. Dan di sini penghijrahan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh Jibril dan mengarahkan dia berhijrah dengan perancangan-perancangan yang strategi. Ya, subhanallah. Rasulullah nak berhijrah, dia lakukan satu perancangan yang begitu teliti dan bukan sebarangan, di mana dia buat program atas arahan wahyu. Pertama, dia keluar ke rumah Abu Bakar di waktu panas yang terik. Kita tahu Mekah, kalau waktu panas memang kita nak keluar pun malas. Daripada hotel nak pergi ke Masjidil Haram tu panas. Ya. Tak keluar kita kadang-kadang, semayang dalam tu je. Ya, kalau orang yang agak letih sikit tu. Okey. Jadi Rasulullah keluar di waktu orang tak keluar. Panas terik tu dia keluar dan pergi ke rumah Abu Bakar. Dan Abu Bakar memahami dengan perbuatan Rasulullah. Lalu dia mengatakan, Muhammad tidak akan datang di waktu ini melainkan ada urusan penting. Lalu Rasulullah masuk. Lalu Rasulullah mengatakan, keluarkan orang yang bukan di kalangan keluarga kamu. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua ini adalah keluarga kamu. Okey. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, aku telah diwahyukan untuk berhijrah. Berhijrah, ya, keluar ke Madinah. Dan siapa kawan kamu? Kamu. Subhanallah, menangis Abu Bakar. Ya, kerana apa? Kerana seronok dia telah diambil sebagai orang kanan, maksud mengikut Rasulullah dalam penghijrahan. Di situlah Abu Bakar mula merancang, dan Rasulullah pun merancang tentang penghijrahannya. Dibagikan tempoh tarikh. Lepas tu, okey, siap. Bila keluarnya? Okey, pertama, keluar malam hari. Abu Bakar telah menyiapkan apa dia? Tukang bawa jalan, tetapi orang kafir. Tapi orang kafir yang bukan macam orang kafir yang jahat, ganas tu. Okey. Yang kedua, dia telah menyediakan penggembala kambing, dan dia sediakan anak dia Asma untuk urusan segalanya, dan anaknya Abdullah untuk mengambil maklumat di Mekah. Okey, dirancang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada malam itu yang diarahkan berhijrah, dia melantik Saidina Ali, ataupun Ali waktu tu kecil, duduk di atas katil dia. Ya, selimutkan. Okey, selimutkan. Maka Rasulullah pun mula bersiap. Kafir Quraisy telah sepakat untuk menyerang Rasulullah. Kenapa? Tak ada siapa yang berani untuk membunuh Rasulullah secara seorang-seorang. Kerana disebabkan kabilah dia lah. Kalau kamu bunuh seorang, memang akan berlaku peperangan. Tetapi semua sepakat, kita keluar pedang, kita tikam serentak. Jadi kalau 100 orang kabilah, 100 itu bertanggungjawab. Habis takkan Bani Hashim ataupun kabilah Quraisy nak lawan kot. Dah 100 lawan 1. Jadi mereka pakat macam itu. Lalu mereka pakat, okey, sekarang kita keluar, kita kepung rumah Muhammad dan kita akan buat tindakan yang begitu. Maka berlakulah perancangan. Apabila Rasulullah nak keluar, dia lihat ramai orang kafir telah menunggu, kafir, golongan-golongan kafir yang nak membunuh dia. Maka dia arahkan Ali tidur. Lepas tu Jibril datang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Baca surah apa tu? Yasin, kan? Ayat apa tu? Ayat keempat, kelima, ayat mana tu? Ke semua surah Yasin baca? Ayat pendinding. Dah jumpa ayat pendinding, kan? Orang ramai beramai yang pendinding tu. Bila datang di BKL nak anu kereta kita ni, Allah tak cukup masuk waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak nampak pula kereta kita ya. Okey, ayat pendinding yang dikatakan wallahu alam dalam kisah ini diwahyukan Rasulullah membaca ayat tersebut. Ya, yang bermaksud dia menutup mata kepada orang-orang yang duduk di situ, lalu tertidur, kan? Lalu Rasulullah ambil pasir dan ditaburkan ke atas kepala-kepala mereka, dan dia keluar. Okey. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam keluar, dia pergi terus menuju ke rumah Abu Bakar.
bila dia tuju ke rumah Abu Bakar, kita kena faham ya, zaman dahulu tak sama dengan zaman sekarang. Zaman dahulu pertama, jalan-jalan tu agak sukar. Bukit Bakar, padang pasir, okey. Saya akan tunjukkan bagaimana Rasulullah berjalan waktu tu. Dan Abu Bakar bagaimana kedudukannya. Dan di mana Jabal Thur yang kita pergi, selalu pergi umrah tu, kita pergi Jabal Thur. Kat mana tu? Okey. Apabila Rasulullah di Mekah. Mekah sini. Nak hijrah Madinah utara. Jabal Thur berada di selatan. Ni Jabal Thur. Jabal Thur. Dia berada di selatan, bukan utara. Rasulullah nak pergi ke Madinah utara, tiba-tiba Rasulullah patah ke belakang. Ini di antara cara Rasulullah bergerak. Kemudian dia tak dah patah belakang, dia tak terus ke sini, dia pergi ke arah barat, lepas tu berhampiran dengan Laut Merah, lepas tu baru dia berjalan menuju ke Madinah. Begitu kedudukannya. Boleh nampak perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun mula berangkat pergi ke Jabal Thur bersama Abu Bakar. Dan Abu Bakar radhiyallahu an sewaktu pergi ke Jabal Thur dalam keadaan sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap kiri, sekejap kanan. Kenapa? Kerana dia kata, sehingga Rasulullah bertanya, kenapa kamu buat begitu? Dia kata, bila aku rasa tak sedap di depan, aku ke depan. Bila aku rasa tak sedap sebelah kanan, aku ke kanan. Tak sedap sebelah belakang, aku ke belakang. Kalau kita sentiasa belakang Rasulullah, kan? Mesti Rasulullah ke depan, kan? Kerana kita penakut. Itu je beza. Bukan kita nak caring Rasulullah tu, tak, kita takut. Tapi Abu Bakar begitu. Kemudian sewaktu Abu Bakar dan Rasulullah berjalan, kerana apa? Orang-orang Quraisy kemahiran dalam ilmu padang pasir memang mahir. Dikatakan sehingga kan Rasulullah berjalan pun, kaki dia pun, dia tidak jalan biasa ni, dia agak sengitkan sikit. Kerana apa? Nak menghilangkan jejak tapak kaki itu. Kemudian dia telah memberikan tugas-tugas khas kepada anak-anak dan pembantu-pembantu dia. Di antaranya pembantu yang menjaga kambing. Dia arahkan pada setiap awal pagi, halaukan ke kambing ke arah Jabal Thur, kerana nak hilangkan kesan tapak tu, tapak dia. Lepas tu dia pasal apa? Asma' tukang hantar makanan. Hilangkan tapak bahagian pagi dan hilangkan tapak bahagian petang. Bila petang, halau balik. Jadi kambing bila lalu tu hilang. Itu satu. Dan bila dia sampai kat area Jabal Thur, dia pun perah susu kambing. Perah susu kambing. Macam mana perah susu kambing? Pernah tak ibu-ibu perah susu kambing? Tak senang Saya pergi ke sana, saya belajar perah susu kambing. Kita pun tengok orang dalam TV tu senang je pun, kita perah, tak keluar susu. La ilaha illallah. Saya suruh isteri saya buat, pun tak keluar. Rupanya bukan kita main perah macam tu je, macam perah kain je kan. Tak. Rupanya dia ada cara pegang dia. Bila picit, ada cara picit tangan tu, ibu jari tu macam tu. Dia tak boleh macam tu. Dia ibu jari tu, dia lepas tarik, baru keluar. Dan minum pun terus kan susu macam tu. Fresh and hamis kan. Jadi dia perah susu kambing dan dia hantar ke Rasulullah dan Abu Bakar. Asma' pula datang bawa bekalan makan yang sampai digelarkan tali pinggang tu, disebabkan dia membungkus makanan tu, bungkus-bungkus tak cukup bahan untuk mengikatnya, lalu diikat, dia ambil tali pinggang. Ibu-ibu kita mungkin tak perasan macam mana bentuk tali pinggang. Kalau kita pergi ke Pakistan, negeri-negeri yang pakai seluar yang masih lagi bertali pinggang tu, kita nampak. Pasal mula-mula saya sampai Pakistan, terkejut saya, seluar dia tu dia besar. Besar ni. Kata apa seluar besar kan? Besar. Tapi dijerutkan dengan tali pinggang jadi kecil kan. Macam tu. Dan tali pinggang tu dari kain tu.
Okey, ada yang dia kain tapi mereka dah ada tali pinggang sendiri. Jadi kalau tak biasa pakai, berjalan masalah. Kita orang Malaysia berjalan masalah. Sampai saya pun tak biasa dulu, ambil getah, beli getah ikat kan. Pasal apa? Bila pakai, sahabat saya ni dia pakai, budak baru nak naik bas Pakistan. Orang Pakistan ni kalau bas dia, ya, bila kita tahan, jangan kita tunggu macam tu. Dia berjalan lagi. Lah, kita ingat tahan tu berhenti. Tak, dia jalan slow tu maksudnya cepatlah kejar. Kejar, lari, loncat, naik untuk orang lelaki. Tapi kalau untuk orang perempuan, hormat dia berhenti, okey, naik. Ya. Jadi kalau orang lelaki dia kena kejar sikit. Tu pasal orang lelaki sana tak, dia tua pun boleh berlari lagi, kan. Bila nak turun pula, kan, bila turun dia slow, kan. Dia slow, lompat. Kena lompat. Jadi lompat sekatak lompat je kat situ. Lepas tu dia punya apa ni, bel dia tu, loceng tu, okey. Cari kat dinding pintu bas tu dia ada lapis besi tebal sikit, ketuk. Berhentilah tu. Kena ketuk, berhenti. Jadi bas pun tak berhenti, dia jalan perlahan. Okey, lompat. Kalau jalan, jalan kan. Okey. Kawan saya lompat-lompat, terlondir seluar dia. Kesian. Saya tak boleh ingat. Terus berhenti, jom. Tak usah naik bas lah, tahan teksi senang kan. Naik teksi. Okey. Jadi tali tu yang digunakan ikat makanan. Tali seluar tu. Okey, diikatkan makanan dan dihantar sehingga Asma mendapat gelaran yang tinggi yang dikaitkan dengan tali pinggang. Okey. Habis bab makanan tu. Jadi selama 3 hari Rasulullah berada di dalam Gua Thur. Yang kita tahu Abu Bakar naik kemaskan tempat tu sehingga kena patukan ular ataupun patukan binatang berbisa, menangis. Rasulullah baring di atas riba Abu Bakar, menangis ya malam tu. Lalu Rasulullah kata, "Ya Abu Bakar, kamu menyesal ke?" "Tak ya Rasulullah, tetapi kakiku disengat oleh binatang." Ya, lalu Rasulullah doa. Kemudian mereka duduk selama 3 hari di dalam Gua Thur dalam keadaan takut. Memang tak nafikan takut. Orang kafir Quraisy di Mekah mengkhabarkan siapa dapat bunuh Muhammad hidup atau mati, maka mendapat ganjaran hadiah 100 ekor unta. Siapa yang tak nak cari? Ya, semua orang mencari bahagian utara dan ada sebahagiannya dari selatan, dan mereka cari mengesankan tapak kaki ini. Okey. Dan akhirnya dalam hadis ini menceritakan sampai ke muncak bukit Jabal Thur. Bayangkan, kita pun tak terfikir macam mana atas bukit, dan pernah kita tengok Jabal Thur kan, tinggi. Jabal Nur tinggi. Ya, pernah naik tak Jabal Nur? Abang tak pernah naik? Ibu-ibu tak pernah naik? Alhamdulillah saya naik. Ya, 2 tahun lepas saya naik. Tetapi saya kira tangga tu dekat 2000 anak tangga tu. Tinggi. Saya sampai ke tangga 1000 berapa ke? Keluar pukul 9, pukul 11 naik ke atas tak sampai lagi tu. 11.30. Saya rasa dah lemah sangat-sangat kan. Rasa tak larat dah, duduk je. Pasal air bawa dah habis dah kan. Aduh, tak larat dah ni. Boleh ke lepas ni? Tinggal, memang nampak tak jauh tapi tak larat dah kan. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Kalau Rasulullah kat Gua Jabal Nur tu kan, Gua Hira tu datang malaikat kan. Ini datang seorang perempuan. Tapi tak nampak sama-sama. Awak orang Malaysia ke? Orang Malaysia. Kenapa, dik? Penatlah, tak larat, saya dah nak turun ni. Tak sampai atas lagi, tak sampai. Malulah, makcik ni umur 50 dah sampai ke atas. Dah sampai ke atas, dah duduk dah ni, tengah turun ni. La ilaha illallah. Makcik umur 50. Bila dia kata malu tu, tak, insyaAllah boleh. Terus disebabkan makcik tu saya sampai. Kalau tak memang dah rasa tak larat dah. Ya, masya-Allah, semangat. Okey. Jabal Thur begitu juga tinggi, dan gua yang dimaksudkan ni kecil je. Okey, gua kecil. Di mana kalau orang masuk tu memang ialah pertama kecil, orang pun tak sangka orang boleh duduk. Kalau duduk pun mungkin nampak kan.
Okey. Di sini ada beberapa perkara, cerita-cerita kisah Rasulullah berhijrah ini telah dicampur adukkan. Pertama, kalau kita tengok tentang penjelasan tadi tentang adanya labah-labah yang menutup pintu gua tersebut, sehingga kan kafir Quraisy kata kalau ada labah-labah mestilah orang masuk tercari, kan? Satu. Dan kedua, katanya ada tumbuh-tumbuhan dan juga burung merpati. Kalau ada orang masuk, burung ni akan terbang. Tetapi bila kita menyaksikan dalam bab ini, Syekh Al-Albani rahimahullah mentahqiqkan tentang kisah tersebut tidak sahih. Sanad dia bermasalah. Dalam kitab Sirah li Muhammad Al-Ghazali, Syekh Al-Albani telah mengkupaskan tentang masalah tersebut. Okey, jadi sebenarnya benda tu tak ada. Yang ada, beginilah bentuk keadaannya. Waktu kafir Quraisy datang dan menyaksikan, mencari-cari, dan dia tengok ada gua, tetapi dia tak ambil perhatian. Yang mana Abu Bakar mengatakan memadai, dia tengok macam tu je. Dia tengok macam tu kat kaki dia, confirm nampak. Tetapi pertolongan yang datang dari ini adalah pertolongan yang dari langit, yang Allah tidak gerakkan hati mereka untuk mengintai. Itu yang dimaksudkan pertolongan. Yang jelas melalui hadis yang sahih begitu. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana dugaanmu terhadap dua orang sementara Allah adalah yang ketiga? Maksudnya jangan kamu sangka kita berdua aja, Allah ada bersama kita. Oleh kerana itu penting, tuan-tuan dan perempuan, dalam masalah akidah kita, keyakinan kita kepada Tuhan kena kemuncak, yakin. Sampai begitu tahapnya, nyawa akan dikorbankan, tetapi dengan izin Allah, Allah pelihara. Ianya disebut dalam, kalau tak salah saya, dalam surah Taubah ada menceritakan kisah ini. Ayat ke surah Taubah ataupun surah Al-Anfal? Surah Taubah. Cuba tengok dalam ayat-ayat yang terakhir. Kalau ada yang jumpa. Atau ayat-ayat tengah tu. Ada. Quran saya Quran besar ni, kecil. Okey, tak apa. Sama ataupun surah Al-Anfal. Okey, tak apalah. Nanti kita cari. Baik. Di dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa bila seorang tu kedua, ada yang tiganya, yakni Allah. Okey. Dan bagaimana pula dengan hadis seorang lelaki dan seorang perempuan berdua? Yang ketiganya syaitan, kan? Yang keempatnya siapa? Allah. Tiga tu syaitan, empat tu Allah menyaksikan. Okey, dalam hadis ini, hadis yang berkaitan dengan kebaikan, kita kena tahu tawakal kita mesti mutlak pada Allah, semata-mata kerana Allah. Tetapi bila sebut hadis yang berikutnya tentang tidak ada dua, seorang lelaki dan seorang perempuan itu berdua-duaan, maka yang ketiga itu syaitan. Jangan sebut Allah pula. Ya, Allah memang ada, tapi syaitan yang akan menyucuk dan yang akan melakukan perkara yang tak baik. Oleh kerana itu, elakkan dalam keadaan tempat yang kalau berdua,
Maksudnya kalau tak ada urusan, hatta ada urusan pun kita katakan elakkan berdua. Ya, kena ada yang ketiga. Ataupun kalau tak, dalam tempat yang orang ramai ada. Berbahaya. Walaupun niat tu baik, kononnya seorang ustaz nak berdakwah apa tu, kita katakan begitu. Itu pasal dalam siri rawatan Islam, kenapa kita melarang? Ya, bila orang tu, seorang perawat tu kata, saya dengan pesakit je, terutamanya pesakit tu perempuan. Kalau lelaki tak apa, perempuan. Maka bila dia kata saya dan pesakit ni saja yang dibenarkan, saya katakan perawat itu ada masalah. Maka jangan datang, jangan pergi. Kerana berapa banyak kejadian berlaku. Hatta kalau nak belajar kereta pun, pemandu tu pun kadang-kadang, ya, kita tengok pemandu tu lelaki, pengajar tu lelaki, yang apa ni, belajar tu perempuan. Berdua aja, berbahaya. Ya, pernah keluar dalam surat khabar. Jadi benda yang tak baik. Oleh kerana tu, apa-apa boleh belajar, tapi adakan orang yang ketiga. Ya, bapa ke, abang ke, mak ke. Biar mak duduk tu lagi selesa kan. Bila tengok salah sikit, mak tu mudah letih kan sikit pada ni pengajar tu kan. Okey, jadi inilah kisah yang berkaitan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu dalam perjalanan hijrah, maka kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat perjalanan tu, dan di tengah jalan tu bertemu dengan seorang lelaki yang cuba menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak nama dia? Dah terlupa dah. Apa ke nama dia? Suraqah ibn Malik. Yang mana dia telah menyerang Rasulullah, kudanya sudah hampir, tetapi bila sampai dekat Rasulullah, tiba-tiba kudanya terjatuh. Dia bangun lagi, serang lagi, sampai dekat Rasulullah terjatuh. Dan kali ketiga dia buat, jatuh juga. Maka di situ dia kata lelaki ini adalah lelaki yang lain. Ya, maka dia mengatakan, wahai Muhammad, buatkan aku satu perjanjian. Ya, Rasulullah berlaku dalam kes-kes begini. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, baik, aku akan buat satu perjanjian dengan syarat kamu tidak, sama ada kamu masuk Islam ataupun membantu aku. Apa dia? Okey, dia kata, aku akan bantu kamu di mana orang-orang yang akan datang mencari kamu, aku katakan aku tak tahu. Okey. Lalu Rasulullah mengatakan, aku akan berikan kepada kamu, apa dia? Mahkota kerajaan Parsi. Ya, mahkota kerajaan Parsi. Subhanallah, ya. Rasulullah dalam hijrah belum tentu selamat, tiba-tiba dia boleh berjanji, kerana Rasulullah itu Rasul, semuanya di bawah wahyu. Maka dia pun balik, lalu dia bertemu dengan orang-orang yang mencari Rasulullah. Lalu dia mengatakan, aku dah lalu, aku tak jumpa Muhammad. Okey. Jadi habis, sampailah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dan bila sampai di Madinah, orang Madinah tahu dah kalau daripada Madinah, Mekah ke Madinah berapa hari. Mereka tahu, mungkin dalam seminggu. Jadi mereka tunggu pada satu minggu tu tak muncul Rasulullah. Sebab apa tak muncul? Sebab Rasulullah keluar dan terus duduk ke Jabal Sur 3 hari. Jadi pada hari yang ketujuh tu misalan, ya, mereka tunggu tak ada. Mereka tunggu lagi. Hari berikutnya tak ada. Tunggu lagi 2 hari, tak ada. Dan sampai hari ketiga, sewaktu mereka tunggu, penat dah menunggu, tiba-tiba seorang Yahudi nampak, ya, kelibat daripada padang pasir yang jauh tu, 3 orang pembawa, lepas tu Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Lalu dia mengatakan, oi, itu dia tok nenek yang kamu tunggu tu dah sampai. Jahat Yahudi kan. Lalu Rasulullah pun datang. Waktu Rasulullah datang, apa berlaku? Yang mana orang-orang Madinah tak kenal Rasulullah. Mereka kenal Rasulullah melalui ucapan yang dihantar macam Mas'ab ibn Umair, wakil Rasulullah, supaya masuk Islam. Mereka tak kenal Rasulullah. Jadi bila mereka sampai nak sambut Rasulullah, yang mana satu Rasulullah? Abu Bakar ataupun Rasulullah? Tak kenal. Tetapi Abu Bakar lebih nampak smart dia. Ya, nampak smart dia. Lalu mereka cuba nak pergi kepada Abu Bakar, kan, nak sambut kan.
Ya, bayangkan pengantin dua, seorang pengapit, seorang pengantin. Dua-dua sama segak. Kan? Silat-silat segak lagi pengapit. Jenuh tu kan. Begitu juga dalam bab ini. Tetapi bila Abu Bakar tahu bahawa orang salah faham, maka dia ambil kain dia, lalu dia tutup kepala Rasulullah, mengisyaratkan inilah Rasulullah. Barulah orang sambut, kan? Sambut, dan kita tahu kisahnya di Madinah. Ya, banyak perkara-perkara yang menarik. Baik. Okay, dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa betapa tingginya tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sewaktu dalam keadaan yang begini. Oleh kerana itu, ya, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab-bab yang begini, terutamanya dalam bentuk-bentuk musibah, ya, banyak serah kepada Allah, ya. Jangan kita banyak menggunakan akal kita. Hadis yang berikutnya, An Ummul Mukminin Ummi Salamah wa ismuha Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج بيته من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairahuma bi asanid sahihah. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa hadza lafzun Abi Dawud. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, nama sebenarnya Hindun binti Abu Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah. Ini dia nama dia sebenar yang kita cerita. Abu Salamah, Ummu Salamah, ini nama dia sebenar, Hindun. Okey. Tetapi kenapa dia letak Ummul Mukminin pula? Tadi kita cerita bahawa dia isteri kepada Abu Salamah. Okey, bila Abu Salamah meninggal, ya, Ummu Salamah, Rasulullah kata bacalah doa meninggal tu kan, ya, doa ditimpa bala tu, ya. Dalam si doa tu mengatakan, ya, Allah akan ganti kamu lebih baik. Lalu Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Yalah, yang sampai berhijrah begitu dahsyat apa semua kan. Tak ada orang yang baik. Mungkin Abu Salamah ni orang yang lembut pada isteri apa semua. Tak ada orang yang lebih baik. Rasulullah kata baca je lah kan. Baca kan. Lalu dibaca. Rupanya, yalah, itu saya kata doa maksurah. Doa maksurah ni doa yang betul ada dalil, mustajab sebenarnya, kalau kita betul caranya. Kerana apa? Dalam doa tu Allah akan ganti yang lebih baik. Dia kata Abu Salamah yang baik. Ada setengah orang buat macam tu, ya. Saya kata kepada seorang kakak tu, bacalah. Ya, tak ada, suami saya tu yang paling baik, dah meninggal lama kan. Alah, baca je lah. Tak nak. Tak nak dia, la ilaha illallah kan. Saya kata mungkin ada yang lebih baik. Tak nak kan. Tak nak. Anak-anak pun tak nak. Boy. Tak apa, ala kulihat, tak kisah. Tetapi kesudahannya dalam kisah ini, setelah habis iddah dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk meminang, ya. Lepas tu bila kita tengok, ada yang orang lebih baik daripada Rasulullah? Tak ada. Jadi itulah dia orang yang terbaik. Jadi dalam bab ini Ummu Salamah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari rumah, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku menyesatkan atau aku disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menginaya atau diinayakan, berbuat bodoh atau diperlakukan bodoh terhadapku. Okey, jadi ini doa amat penting waktu kita keluar rumah. Siapa agak ada baca? Hafal tak? Hafal? Ya, rasa nak cabar pula. Siapa boleh hafal, satu kuih bangkit, satu. Saya cakap betul. Saya akan bagi. Okey. Pasal saya hafal ni, anak-anak wildan insya-Allah hafal belaka dan bab-bab yang begini. Allah, di antara ini doa yang mustajab. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dalam riwayat yang lain, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Depannya depan dapat sebiji kat situ.
Yang penting, insya-Allah. Macam mungkin kita tak hafal, anak-anak kita bagi hafal lah, tak apa. Ya, kita nanti kita buat stiker tu, letaklah kat situ, baca doa keluar rumah kan. Penting. Bagi saya penting sangat. Anak kita dilindung oleh kita dilindung oleh Allah kan. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun baca, dengar bismillah dengan nama Allah, isti'anah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Nampak? Penyerahan mutlak kepada Allah. Kerana bila kita keluar, kita tak tahu kedudukan kita, selamat ke tak selamat. Betul, kadang-kadang kita bawa kereta tu dah betul atas line kita. Ya, tiba-tiba orang sana yang silap. Ya, bila itu kadang-kadang depa tu nakal. Waktu saya kena aksiden dulu tu, kan, yang patah tangan tu. Dia kata ustaz baca. Terlupa baca. La ilaha illallah. Ya. Pasal apa? Bukan kesilapan kita. Orang datang dekat double line, dia potongnya, nak potong taksi, budak muda tak pakai helmet pula tu, dekat kubur pula tu, pum kata, memang tercampak sebelah kubur. La ilaha illallah. Nasib baik tak dalam. Ya. Jadi ini doa yang paling baik. Kita cuba hafal sikit sebanyak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hafal kalimah pertama tu, cuma dhammah tu je yang pusing-pusingkan. Macam azlima udlama, ajhala au yujhala. Kerana apa? Dalam tu itulah doa, ya, yang mana kita tak perlu angkat tangan, dengan menyebut nama Allah dan bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku menyesatkan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menginaya atau diinaya, berbuat bodoh atau diperlakukan dengan bodoh. Maksudnya kita minta lindung kejahatan diri kita dan orang lain. Kerana kita kena tahu dalam diri kita ada kejahatan. Sangka buruk kita tu kejahatan. Apa lagi? Ya, mengumpat kita tu kejahatan. Ya, berbagai-bagai bentuk kejahatan datang. Penjelasan hadis ini sebagai satu dalil bahawa seseorang ketika hendak keluar rumah diharuskan membaca bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah. Ya, maka ia mengucapkan doa dan zikir mencakupi tawakal dan bersandar kepadanya. Okey, ini dalam beberapa riwayat. Ada yang baca hanya sebahagian sahaja. Okey. Di dalam hadis yang lain, Al-Ashir an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu huditu wa kufitu wa wufiku wa wuqitu wa tanahha anhu asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim. Wa qala Tirmidzi hadithun hasan. Zada Abu Dawud fayaqulu ya'ni asy-syaitan li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari Anas berkata Rasulullah bersabda, siapa saja yang berkata yakni apabila keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Okey, ini satu bacaan, ya. Paling kurang kita baca yang ni. Tapi yang saya punya hadiah tu yang tadi tu. Okey. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu paling kurang. Rasanya boleh kan yang tu, okey? Mana kita tadi? Maka akan dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, kamu telah dijamin keperluanmu, kamu dipelihara dari dan dijauhkan dari syaitan. Nampak tak? Kita baca tu, maka terpelihara semua daripada kejahatan, bahkan mendapat petunjuk pula. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, lalu berkata yakni syaitan kepada syaitan yang lain. Oh, rupanya ada syaitan-syaitan yang lain. Ya, subhanallah, ya. Mereka ikut kita. Bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dijamin dan juga dipelihara. Subhanallah, banyak benda yang nampak, ya. Kita nampak dalam bab ini banyak doa-doa yang penuh dengan kebaikan. Dan ini di antara doa yang menunjukkan ada jaminan Allah kepada kita. Syaitan takkan rapat.
Ya, banyak ni syaitan-syaitan kat luar kan, minal jinni wal ins, ya, di kalangan jin dan manusia. Tetapi menunjukkan bahawa kalau kita di alam ghaib sana, syaitan yang alam ghaib tak boleh dapat dengan kita. Kalau ada orang banyak kadak kita, ya, tengah jalan ada benda nak balik tu, singgah kat situ, singgah kat sini, lepas tu masuk kedai dah berbagai-bagai, syaitan masuk kacau kan. Jadi oleh kerana itu hafal, okey, hafal doa tersebut. Cuba baca sama-sama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, selesai satu masalah. Ya. Mana? Wa yuqalu, itu yang bawah sekali tu, lalu berkata, yakni syaitan kepada syaitan yang lain. Syaitan yang lain bercakap dengan syaitan yang lain. Antara kita ada syaitan-syaitan berkomunikasi. Itu pasal dalam siri rawatan jin kita tahu benda-benda ni. Ya. Ya. Hudita, kamu diberi petunjuk. Okey. Kalau ada kalimah yang begitu dikatakan diberi petunjuk, ataupun ditulis, kutiba, ditulis, kan, duriba, dipukul, kayak begitu. Bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk dan telah dijamin dan juga dipelihara? Nampak tak? Masya Allah, kita zikir pagi petang, kita baca, masih lagi tak kuat, baca lagi, doa nak keluar, masuk pun kita baca, semua di bawah lindungan Allah. Hebat orang muslimin, orang mukmin ni, semua di bawah lindungan Allah. Okey, ada apa soalan di sini? Jadi kalau minggu depan siapa yang dah hafal tu, bagi tahu saya lah. Ya. Ya, bagi tahu. Offer minggu depannya. Buat 10 orang je, padan ke ustaz. Yang penting kita, ya, saya nakkan tuan-tuan dan perempuan hafal tu je lah. Alah, sekadar kuih bangkit tu kan, tak jadi masalah. Saya nak. Okey, baik. Ada apa soalan? InsyaAllah, mudah-mudahan dengan adanya hadis yang kita baca tadi, ya, kita cuba beramal dengannya, terutamanya tawakal kepada Allah yang begitu tinggi. Dan mudah-mudahan dengan adanya tawakal, hubungan kita dengan Allah lagi kuat, ya, dan menyebabkan kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Dan juga jangan biarkan kita belajar, kita tinggalkan. Tapi hendaklah kita belajar dan kita beramal. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima amalan. Wallahu alam. Maka yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.